بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحييكم جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الكرام والأكارم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنة الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا اليوم المبارك الطيب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Sedang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, marilah pertama kali doakanlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang jumpa kepada kita pada hari ini dan Allah lah juga yang hipun kita pada akhirat nanti. Nasallallahu azza wa jal, minta Allah Subhanahu wa taala hipunlah ya Allah kami semua pada hari ini dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersama nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Sedang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, wahai ahli Jumaat sekalian, pada hari Jumaat ini sebagai satu peringatan bagi kita semua, ikatkanlah jiwa dan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Siapa yang melakukan apa disuruh Allah dan tinggalkan segala larangannya, maka beri gembira-gembiralah bagi mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya bagi bertakwa pada Allah ini adalah mereka akan masuk di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan nikmat-nikmatnya. Saudara Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, kita tahu bahawa at-taqwa adalah satu jalan sahaja untuk kita sapa pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bagi siapa yang cari lain pada takwa untuk keluarkan mereka pada yang sempit hati untuk pergi kepada bahagiaan, tidak lain tak bukan mestilah bersama kita at-taqwa. Dan takwa inilah akan keluar kepada kita tempat yang susah pergi pada kaya, tempat yang susah pergi kepada mudah. Qala Allah azza wa jalla: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Ditanyakan Imam Ali karramallahu wajhah tentang makna at-taqwa. Ya Imam, makna apa at-taqwa? Kita ramai di kalangan manusia ni kita tahu at-taqwa, at-taqwa. Tapi bila kau kita nak tahqiq bahawa takwa ni makna apa? Tanya Imam Ali karramallahu wajhah, ya Imam, makna apa at-taqwa ya Imam? Qala al-Imam al-Ali radhiyallahu anhu qala: at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal amalu bitanzil wa ridha bil qalil wa isti'dadu li yaumir rahil. At-taqwa, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ada 4 perkara. Siapa yang tahqiq, yang melakukan 4 perkara ni,
Nasallallahu azza wa jalla, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang ini selamat dalam dunia dan jaya pada akhirat nanti. Yang pertama kata Imam Ali karamallahu wajhah, iaitu at-taqwa hiyal khaufu minal jalil, iaitu tertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ayat ni lakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, wal amalu bitanzil, iaitu kita mesti kena iman, kena percaya wa amal apa didatangkan dalam Quran dan apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'in, inni taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Siapa yang nak pergi jalan kepada syurga, ada dua jalan, ada dua manhaj untuk kita pergi dua-dua ni untuk sampaikan kita pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mana takwa yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ali karamallahu wajhah, iaitu al-qanaah bil qalil, iaitu redha di atas apa kita ada. Walaupun kita milik harta banyak ke mana pun, tapi dia kalau tak redha di atas apa kita ada, nescaya kita akan hidup tanpa dunia ni seperti orang susah lah. Sebab itulah kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ar-ridha jannatud dunya, redha adalah satu sebagai panggil syurga tanpa dunia. Dan sepaling nikmat yang tinggi sekali iaitu as-sihah wal afiyah, paling segendah sekali iaitu harta benda. Misal jika ada seorang ni milik harta benda yang banyak, rumah tangga yang kereta yang banyak, anak ramai, tapi harta benda yang ada berbagai-bagai bagi dia, tapi jika Allah Subhanahu wa taala make dia nikmat as-sihah wal afiyah, walaupun banyak ke mana pun akan tak bahagia hidup tanpa dunia. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah ar-ridha jannatud dunya, mesti kena kita nak redha walaupun sikit pun. Sebab itulah orang yang redha, orang itulah orang yang samrit tanpa dunia, insya-Allah Subhanahu wa taala ayudkhilahu fil jannah. Yang keakhirnya kata Imam Ali, untuk kita nak tahqiqan, untuk kita melakukan takwa sebenar-benar takwa, ya akhi, isti'dadu liyaumir rahil, iaitu kita nak sedia diri kita untuk nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawa dunia ini darul amal, bahawa dunia adalah sebagai tempat kita nak amal. Wal akhiratu hiya darul jaza, pada akhirat esok itu adalah tempat untuk nak balas. Jika ada balas, tak ada tempat untuk nak buat amal. Sebab itulah masa yang kita hidup tanpa dunia ni lah masa yang kita nak buat amal untuk nak sedia dijumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari akhirat esok tak boleh nak buat amal, kerana ada hanya satu sahaja Allah Subhanahu wa taala nak balas. Jika dia baik akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi jika dia buat amal yang tak baik, maka na'udzubillahi min zalik, akan heret mereka itu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, khaba wa khasir, akan rugi dan rugilah. Maka kita saya masuk golongan itu, kita nak masuk golongan yang sentiasa bertaat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap masa dan saat. Inilah makna-makna takwa yang diriwayatkan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. 4 perkara siapa melakukan, nasallallahu azza wa jal, minta Allah Subhanahu wa taala widiyan selamat dalam dunia, dan begitu juga akan selamat pada akhirat yang sangat dahsyatnya, dan dia akan bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan saudara Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, lepas kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat kita dapat ni, dia tidak lain tidak bukan, ya mari syukur halurah. Kena syukur, kerana orang tidak boleh nikmatul iman wa nikmatul nikmatul Islam ni, dia tak boleh mudah. Kita ni wanak le agama Islam, walillahil hamd. Sadah, tapi Allah Subhanahu wa taala waffaqana. Kita ni boleh dapat al-iman pula. Ramai di kalangan manusia nama al-Islam tapi tak ada al-iman. Tapi dua-dua ni mesti kena duduk kali. Jika kita satu seorang ni ada al-Islam tapi ada al-iman, tak ada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, nasaya nak gitu boleh. Walaupun dia ada al-iman, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah huwa rabbul alamin, beriman bahawa kitab diturunkan, bahawa kitab Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak ada beragama Islam, kan rugi juga. Nasaya satu seorang mesti kena capur di atas satu seorang, dua perkara, al-iman wal Islam. Oleh itulah ikhwah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tambah kepada kita
segala-galanya nikmat. Allahu akbar. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tu tak ada nak tambah daripada kita. Kerana kita mujak, kita ambil cak kecil sampai learning ni nikmat Allah Subhanahu wa taala belaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tak ada lah nikmat kita dapat dalam dunia itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sini rahmat Allah Subhanahu wa taala ni nak royak kepada orang hamba yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tapi ingatlah ayat lepas ni, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur di atas nikmat Allah ya ikhwah, nasaya hidup dalam dunia ni susah dah, tapi akhirat isa naudzubillahi min zalik, inna azabi lasyadid. La haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat seksa. Sedang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, beberapa hari kita sudah dengar ustaz dan tuan-tuan guru kecak datang panggil bulan Ramadan dan kelebihan bulan Ramadan. Tapi kita ingat pada hari ini kita dah akhir bulan Ramadan. Subhanallah. Sadaqallah. Benarlah ya Allah yang kamu royak di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allahu akbar. Iaitu ayyam ma'dudat. Bulan Ramadan adalah bulan yang hari itu yang tertentu. Wala camkat. Maka siapa yang usaha, yang belakan jiwa dia, masa dia untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang jaya. Dan siapa yang panggil dapat masuk bulan Ramadan tapi tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, khaba wa khasir, rugi dan rugi sungguh. Dan sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, amin golongan yang dapat masuk bulan Ramadan ni tapi dia ni subhanallah tak boleh diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada mimbar, naik pada tangga temula kata amin, yang kedua amin, ketiga amin. Sahabat belatnya, "Apa ya Rasulullah? Tak bisa dengar kamu goyak ni. Amin amin. Tapi apa hari ni kau tak amin amin ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, dalil amin mula-mula tu nang-nang ke orang yang dapat ia terdatangkan Jibril goyak kepada aku bahawa dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Ramadan tapi tak boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata amin. Allahu akbar. Raghima anfu man adraka Ramadan falan yughfar lah. Allahu akbar. Nauzubillahi min zalik. Sebab itulah tengoklah amalan kita yang kita lepaskan bulan Ramadan cak mujak mula-mula lagi sampai ada hari ni. Dan lepas bulan Ramadan ni lah nak tahu iman pusat tapiotik di kalangan orang beriman hak sebenar, tengok lepas bulan Ramadan ni lah. Sebab itu kata ahli ilmu, nak tahu kata seorang ni amal dia diterima pada dalam bulan Ramadan ni, tengok amal dia melakukan lepas bulan Ramadan. Jika dia sungguh melakukan bulan Ramadan, dia usaha amal dia dalam bulan lepas bulan Ramadan ni, dia usaha lagi walaupun Ramadan tu lepas dah, maka orang lagu ni beritahulah ada dia bahawa amal dia dibuat bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia istiqamah. Kerana orang Islam, orang beriman, orang beramal dengan Allah Subhanahu wa taala ni, dia bukan sekadar ibadat kepada bulan Ramadan saja. Dia sentiasa beribadat hatta ya'ti rabb, sehingga dapatkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Orang beriman ni mesti kena ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampaikan al-yakin, iaitu al-maut. Yang sampai mati. Bukan kata bahasa Ramadan ni bersungguh bahawa siapa keluar dari Ramadan kelewat semula dosa. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu nepati ya ikhwah, setiap amal itu oleh Ramadan tu saksi pada kita bahawa kita nak iman sungguh dak, kita ikhlas dak oleh Ramadan buat ni. Kalau ikhlas sungguh lepas Ramadan ni pisuk dirilah. Jika kita pisuk boleh, siapa datang bulan Ramadan akan datang, kita dak istimrar, istiqamah, maka tahulah dia adalah dia ni amal dia oleh Ramadan ikhlas dak Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang ikhlas ni bukan buat kerana orang, bahkan buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Saudara Jumaat yang dihormati Allah sekalian, kita tak masuk dalam golongan yang pesan jatah bulan Ramadan, ta'abbadu wa iza sarafu adu ila ma kanu alaihi. Allahu akbar. Iaitu apabila datang Ramadan sungguh dari segi ibadat, tak kira sedekah dia lah, tak kira qiyam, siyam, tak kira puasa, dah bangun qiyamul lail, solat witir, tak kira birrul walidain, buat baik kata dia. Tapi buat apa bulan Ramadan tinggal habis amal buat dalam Ramadan. Adakah orang Islam cara tu? Adakah Islam buat ibadat sekadar bulan Ramadan?
sehingga Nabi SAW sendiri sebagai contoh tauladan bagi kita, kita ni tahu. Ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha, kata, ya Aisyah, amal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takhassus, aku buat satu amalan yang tertentu pada hari tertentu, satu amalan? Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, qala la, Nabi tak buat lagu tu. Bahkan Nabi kata kena, Aisyah kata kena, kana amaluhu dimah. Dimah makna apa? Iaitu al-matar, iaitu seperti hujan yang turun sukma. Nak kata amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat sukma, istiqamah. Bukan kata buat sekadar bulan Ramadan, bulan lepas Ramadan tak. Hal tu bukan dah. Orang mukmin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga dapat datangkan mati dah. Selama mana tak datangkan mati, selama itulah kita nak hidup dalam ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan manusia hidup dalam dunia. Qala Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya kami diciptakan manusia untuk jin untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dihormati oleh Allah sekalian, ditanyakan Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh al-Alim, dia kata kena, dia kata, ya Imam, madza taqul fil aqwamin idza aqbalu alaihim Ramadan ta'abbadu wa idza sarafu anhum Ramadan adu ila ma kanu alaih. Allahu akbar. Ya Imam, kamu nak kata lagu manakah bagi satu kumpulan apabila datang bulan Ramadan dia bersungguh dari segi ibadat, apabila Ramadan tinggalkan pada dia kelik buat dosa semula, kelik buat amalan yang seperti tak Ramadan tak ada apa dengan dia. Tengok jawab apa Imam Ahmad bin Hanbal, kata gimana bagi kumpulan lagu ni. Kata Imam bin Hanbal, a'udzu billah, minta jauhlah fok ning ni, fok kumpulan yang datang buat sekadar bulan Ramadan, apabila lepas Ramadan dia tinggal. Karena fok ning kata Imam Ahmad dengan molek dia kata, haula ubadur Ramadan walaisu ubadu li rabbi Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Fa mereka kumpulan ning dia buat ibadat bulan Ramadan, bukan buat ibadat bagi Tuhan bulan Ramadan. Na'udzu, habis tu kita nak minta Allah Subhanahu wa taala we timalah amalan kita bahawa semua kita buat di Ramadan ni we ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, narju thawab min Allah Azza wa Jal. Minta Allah pada Allah Subhanahu wa taala timu amalan kita melakukan pada bulan Ramadan. Tak usah jadi satu golongan yang goyak Imam Hanbal, orang yang buat, orang yang ibadat bulan Ramadan. Masuklah syirik. Kerana orang buat ibadat lain pada Allah, syiriklah. Lagu-lagu tauhid. Tapi itulah orang yang ibadat bulan Ramadan. Na'udzubillah min zalik. Kita nak ibadat Rabbur Ramadan. Kita nak ibadat Tuhan bagi bulan Ramadan. Dan Tuhan bagi bulan Ramadan selama mana dia tak ambil nyawa kita, selama itulah ibadat kena istimrar hatta ya'tiya rabbuk, hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai mati akan datang. Dan banyaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan doa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala itu witimu amalan kita yang kita buat dalam bulan Ramadan sebagaimana salaf, kerana salafus salih apabila dia nak masuk bulan Ramadan dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kata Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallam minhu mutaqabbala. Iaitu as-salaf harisun ala khair. Fa'ning ni pang sungguh di atas kebaikan apabila datang bulan Ramadan ni doa. We Allah Subhanahu wa taala umur dia panjang sampai bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah we timo, we ikhlas di atas amalan dia buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala saja. Apabila keluar bulan Ramadan, doa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, we Allah Subhanahu wa taala itu terima amalan dia buat. Sebab itulah kita ni kita wasa kata amalan diterima tu, terima dah tu, sebab itu kita wasa kena dah. Habis tu kita janganlah kita ada lagu tu. Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, hasibu qabla an tuhasibu. Kita kena sabsuan kita diri semua. Kerana kita tahu bahawa tempat akhir dunia ni bukan tempat kita lama. Akhirat adalah hiya darul hayawan, tempat kekal selama-lamanya. Hasibu qabla an tuhasibu. Oleh itulah ya ikhwah, seru kepada saya sendiri dan kepada ahli Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ni istiqamah dalam amalan.
kita kerana kita ibadat Rabbul Ramadan, kita ibadat Tuhan bagi bulan Ramadan, bukan ibadat bulan Ramadan. Wa istiqamah ala iman solah. Dididikkan Ramadan tu suruh kita baca Quran. Bos apa bulan Ramadan? Baca Quran. Karena aku lebih Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanah wal hasanu bi asyri amsalha la aqulu lam min harf, walakin aqulu aliful harf wa lam min harf wa mimul harf. Tengok kelebihan bulan Quran. Baca Quran saja ya ikhwah, nego lan tabur. Tak rugi nego dengan Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah. Habis itulah serulah saya sendiri, marilah kita nego dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Quran yang dididikkan oleh bulan Ramadan, dan begitu juga as-siyam yang kita akan datang ni iaitu Syawal. Iaitu Syawal ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melakukan dipanggil daripada hadis an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sama Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahr. Yang ialah kita panggil harikan diri kita dapat panggil pahala seperti setahun. Allahu akbar. Atau pahala Nabi royak pio yang puasa pada bulan Syawal, sitah min Syawal, puasa bulan Ramadan sudah, lepas tu hubung Allah sitah min Syawal, ni hari yo kita usaha 30 hari, 29 hari usaha puasa bulan Ramadan banyak hari, maka kita usahalah ni hari yo we dapat panggil kasiyamid dahr, untuk kita dapatkan seperti pahala ad-dahr. Rawahul Muslim. Oleh itulah nas'alullahu ta'ala an yaj'alana mimman khatama Allahu lahum syahr Ramadan biridwanih wa itqu minan niranih, wa nas'alullahu azza wa jalla yataqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نعمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Sedang Jumaat yang dihormati Allah sekalian, saya seru pada saya sendiri dan ikhwah-ikhwah bersama pada hari ini, iaitu kita masih kena jihadlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk didapatkan, untuk kita nak hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala ni masih kena jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang menjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kata Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala akan hidayah kepada dia. Siapa yang dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah, falan yudil, tidak akan sesat dalam muka dunia, maka akhirat Aisyah tak akan tanyalah, dia akan jadi hamba doa oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla ij'alna min ahli jannah ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, panggil wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang yang berjihad di atas jalan Allah Subhanahu wa taala tu, Allah Subhanahu wa taala akan beri hidayah ada dia. Dia kata Allah Subhanahu wa taala ni dia sakut hidayah ni dengan jihad, bahawa tak ada dapat hidayah satu seorang kecuali kena jihad diri dia. Wa akmalun nas hidayatan a'zamuhum jihada. Sempurna manusia yang nak hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala tu, mesti satu seorang ni kena sebesar-besar jihad dalam hidup dia. Dan jihad tu ada beberapa perkara. Yang pertama, mesti kena jihad an-nafs. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafs inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Nabi Yusuf alaihi salam tu, nafsu ni suruh kita ni buat benda tak molek illa ma rahima rabbi. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala bagi satu molek ni, Allah Subhanahu wa taala kuasa. Tapi dia tahulah bahawa nafsu suruh kita la'ammaratun bis-su'. Buat kita suruh kita buat benda tak molek. Di sinilah jihad. Kena jihadlah. Kena jihad di kita. Itu yang pertama. Yang kedua, syaitan. Kena jihad syaitan ni.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Wahai manusia, orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, syaitan ni adalah setru yang nyata bagi seorang hamba ni. Dia duk kesah pada diri ni. Fattakhidhuhu aduwwa. Ambillah syaitan ni sebagai setru. Tapi masalah ni peliknya, kita ni tak ada ambil syaitan jadi setru, tapi ambil ikhwah di antara saudara kita ni jadi setru. Naudzubillah min zalik. Jadi balik dah. Sebab itulah kita kena ambil syaitan ni, fattakhidhuhu aduwwa, ni kamsang Allah Subhanahu wa taala. So kita nak ambil syaitan ni setru kita. Waktu yang kedua, yang ketiga, yang kena jihad juga, iaitu kena jihad al-hawa. Al-hawa iaitu hawa nafsu, antara jisud. Besar atau besar al-hawa, hawa nafsu ni, kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak tengok kau manusia di kalangan manusia tu akak hawa nafsu dia tu di Tuhan. La haula wala quwwata billah. Besarnya hawa nafsu akak di Tuhan. Anak kata Allahu akbar. Syaitan ni tak ada akak manusia di syaitan di Tuhan. Tapi hawa nafsu ni akak di Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihim. Nak sangat. Nak hawa nafsu di Tuhan lah. Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan sesak mereka lagu ni. Nauzubillah min zalik lah. Yang keempatnya, kita masih nak jihad dengan dunia. Dunia kita tahu bahawa penuh dengan fitnah. Fitanun ala fitanin walillahi syakwat. Fitnah lek pagi pun fitnah, lek malam fitnah, lek cerah fitnah, tak kira lah fitnah sehingga masuk dalam rumah kita. Bagaimana nak hidup anak kita dengan dalam fitnah jika kita tak ada didik sendiri? Tinggal terosak didik anak kita. Bagaimana masa dapat anak kita nak hidup jika kita sendiri tak ada didik anak kita? Kata Imam Syatibi rahimahullah, hadza zamanu sabri man laka billati ka qabdin ala jamrin fatanju minal bala. Hadza zaman kita duduk pada hari ni hadza zamanu sabri. Ini zaman yang mesti kena hidup dengan sabar. Tak sabar tak jaya. Kena sabar, kena fitnah. Kiri kanan tak pergi belakang, ada fitnah. Allahu akbar. Tengok, tak kena tanya saya kita, tengok dengan mata kita sendiri nampak fitnah. Hadza zamanu sabri. Malaka billati, nak gopo dengan dunia. Cuba royak. Carilah Firaun. Dia kata ana rabbukumul a'la. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun, ada harta yang banyak, digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Royak nak gopo dengan dunia. Malaka billati, nak gopo dengan dunia ya ikhwah. Lepas tu ada jalan untuk nak keluar. Sebab kita ni tak diheratkan oleh dunia. Kita nak dunia bukan tak say, tapi jadilah dunia sekadar tangan kita saja dilah. Tapi yang duduk dalam hati ni panggil tak boleh lah. Sesungguhnya orang ni make dunia ni siapa nak sehingga terlupa hari akhirat. Kita nak orang Islam ni, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya, yang lupa gopo tanpa dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-dua kena baik. Tapi kita tengok di sangkum kita pacuban ni, manusia tu sengit kepada dunia banyak lebih dari akhirat. Habis itulah kita kena khabar diri kita sebelum dikhabar di kubur ni, banyak orang tu yang lewat sekali dah. Oleh itu ya akhwah, 4 perkara ni kita nak jihad tanpa dunia. Waktu minta Allah Subhanahu wa taala kita boleh tahqiq melakukan sebuah 4 perkara ni supaya kita semua ni dijumpa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.